Buletin Didik 13 Mei bersama saya Media Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keletah Kisha Ramadhania Shahizan sebagai jurusolek menarik jutaan tontonan di TikTok. Si kecil yang baru sahaja berusia 7 tahun ini bukan sahaja bijak menyolek diri sendiri, bahkan kini sudah ada klien sendiri. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Itu boleh digambarkan terhadap bakat Kisha yang memiliki kemahiran menyolek orang dewasa, persis jurusolek profesional. Gadis comel ini sudah mula menunjukkan minat dalam bidang berkenaan selepas diajar sendiri ibunya, Nur Farah Ardila Osman, yang juga seorang jurusolek. Sangat best. Dia sejuk. So, kita biarkan dulu. Sampai dia kering. So, saya pakai liban daripada Res Darah. Model saya. Inilah Blue Makeup Kisha. Cantik tak Kisha Makeup hari ini? Mesti cantik kan? Kesempatan bertemu Kisha baru-baru ini juga membolehkan kami melihat sendiri bakat yang ada pada kanak-kanak ini. Walaupun awalnya sekadar untuk suka-suka, kini si ibu bangga melihat kemampuan yang ditunjukkan anaknya. Bagi ibu, dia bagai melihat jelmaan diri menyolek pelanggan. Justru apa yang mahu dilakukan anaknya pada masa depan pastinya akan disokong. Selalunya saya bawa dia lah. Yelah, temankan saja lah. Sebab sebagai teman lama-lama, dia nampak apa yang saya buat. Dia tengok tau, dia macam perhatikan apa yang saya buat. So lama-lama dia macam minat kat situ kan. So dia, Mama saya nak belajar Mama. Tapi macam apa yang saya selalu bagi dia pakai tu, itu je dia tahu. Okey yang ni. Cuma dia kadang-kadang tak tahulah ini namanya untuk apa. Sebab dia cuma tahu, oh lepas ni pakai ni, lepas ni pakai ni. Tidak menolak ramai yang mahukan hikmat Kisha, Nur Farah bagaimanapun berkata terpaksa menolak hasrat mereka. Baginya perjalanan Kisha masih panjang kerana banyak lagi ilmu yang perlu dipelajari. Nur Farah turut berbangga dan menzahirkan rasa terharu dengan sokongan ramai pihak yang menonton video tutorial makeup anaknya itu. Kini lebih 35 juta tontonan video dan lebih 2 juta tanda suka hantaran TikTok dikongsikan ibu saudaranya hingga menjadi tular. Dari umur 5 tahun, 6 tahun, masa mula saya nak belajar 6 tahun tu, saya cakap dengan Mama dulu. Mama, macam mana nak cara makeup? Lepas tu saya ajarkan saya dari umur 6 tahun. So saya belajar, lama-lama dah pandai. Sejumlah RM10,000 disalurkan kerajaan dalam menyokong projek roket belia Malaysia yang diterajui oleh pasukan Wow Rocketry dari Universiti Sains Malaysia USM. Mereka terpilih untuk bersaing dan mewakili Malaysia dalam acara berprestij dunia iaitu Piala America Spaceport di New Mexico dengan membentuk, membina dan melancarkan roket buatan pertama Malaysia yang dikenali sebagai hebat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Musti Chahlikang berkata, projek hebat itu diselaraskan dengan Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara NSTIP 2030 yang memberi fokus kepada pembangunan mampan ekosistem inovasi yang kompetitif dan inklusif. Saya harap lebih banyak industri boleh masuk untuk memberi sokongan dari segi dana dan ataupun technical support kepada mereka dan kerana ini akan membantu kita membangunkan space teknologi kita dan ini juga align to kita punya hala tuju iaitu kita nak membangunkan space teknologi di Malaysia ini dan untuk makluman semua pameran 5 kali ini julung kali mengadakan mewujudkan satu Space Tech Nexus di mana Musti melalui MAISA akan menyertai dan menerajui usaha ini dan saya haraplah untuk masa akan datang mungkin USM juga boleh hantar tim ini untuk mempamerkan bakat kita di forum antarabangsa. Pasukan yang ditubuhkan pada 2021 itu berjaya membawa Malaysia ke peringkat global. Menurutnya, kelab pasukan itu telah berkembang secara meluas dalam memacu inovasi dan memberi inspirasi kepada generasi muda untuk meneruskan kerjaya dalam sektor angkasa lepas. Beliau berharap projek seperti ini akan menggalakkan pembabitan lebih ramai belia dalam bidang berkaitan.
Orang ramai serta pemain industri juga dijemput untuk menyumbang kepada usaha mengumpul dana projek hebat berjumlah RM371,000. Dengan menekankan kepentingan kerjasama antara sektor swasta dan ahli akademik dalam memupuk generasi inovasi di masa akan datang. Pameran Reka Cipta, Inovasi dan Teknologi Antarabangsa ITEX 2023 menyaksikan lebih 700 produk dan teknologi inovatif dipamerkan dengan lebih daripada 80% tertumpu kepada penyelesaian teknologi iklim. Penganjuran tahun ini telah menarik pembabitan pempamer dari 17 negara. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chah Lee Kang ketika merasmikan ITEX 2023 berkata, program ini mengambil langkah proaktif ke arah menangani krisis iklim dengan menyatukan minda inventif dari seluruh dunia untuk mencipta penyelesaian teknologi iklim yang mampan. Beliau turut menyatakan keterujaan terhadap impak yang akan diperolehi melalui ITEX dalam menangani perubahan iklim. Dengan tema teknologi membalikkan perubahan iklim, beliau teruja untuk melihat penyelesaian baharu yang inovatif yang telah dibina berdasarkan teknologi cekap tenaga atau menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui, mengurangkan pelepasan karbon dan menggunakan bahan kitar semula atau boleh guna semula. Beliau turut berbesar hati atas peranan dimainkan ITEX dalam memajukan ciptaan dan inovasi di negara ini serta menggalakkan pertumbuhan pencipta tempatan selaras dengan salah satu teras Malaysia Madani iaitu daya cipta. Ujarnya pameran itu berjalan seiring dengan hasrat kerajaan untuk menerajui dasar berorientasikan masa depan yang dirangka untuk merangsang kreativiti dan kepakaran tempatan serta memperkasa rakyat untuk membangunkan penyelesaian ke arah Malaysia yang aman dan makmur. Pameran berlangsung selama 3 hari dan berakhir hari ini. Tidak kira wanita maupun lelaki, semuanya ingin memiliki kulit dan wajah yang cantik. Kulit yang bersih melambangkan kesihatan dalaman seseorang, seterusnya memberi penampilan yang lebih berkeyakinan. Segmen Kerjaya Pilihan minggu ini mendekati profesyen pakar estetik. Awalnya Dr. Sharifah Firdawina Said Ayub, 32 tahun atau lebih mesra disapa sebagai Dr. Wina, mahu meneruskan legasi karier keluarganya sebagai seorang doktor perubatan. Namun menyedari kepentingan penjagaan kecantikan wajah selepas tamat pembelajaran membuatkan lulusan University of Alexandria Mesir ini mula berjinak-jinak dalam bidang estetik sejak 5 tahun lalu. Sebenarnya waktu saya bekerja di hospital dulu, saya memang tak ambil kisahlah pasal penampilan. Tapi ada one time tu, saya mula menekankan penjagaan kulit muka. Daripada situ saya sedar yang penjagaan kulit muka ni sebenarnya sangat boleh empower kita perempuan. Dia boleh improve confidence level. So daripada situ saya macam lebih berminat nak explore mengenai penjagaan kulit muka tu. Berbanding dermatologis, pakar estetik adalah pakar kulit yang bertauliah untuk memelihara kulit kita dan lebih fokus kepada lapisan kulit luar iaitu epidermis. Mereka lebih memahami bagaimana untuk merawat kulit wajah supaya ia kelihatan sihat dan cantik. Begitupun anak sulung daripada 8 beradik ini percaya selain mendapatkan rawatan kecantikan daripada pakar bertauliah, penjagaan pemakanan dan senaman akan lebih menyerlahkan keremajaan dan kehalusan kulit wajah. Bidang kecantikan ni mungkin orang lihat sebagai dia agak tabu lah sebab cantik kan. And then kita tengok pun yelah customer datang nak cantik, tapi lama kelamaan saya sedar sebenarnya orang yang datang ni sebenarnya deep down diorang ni sebenarnya bukan nak cantik, diorang nak improve diorang punya confidence level, diorang nak improve diorang punya relationship dengan husband. Jadi benda-benda feedback tu yang diorang share tu betul dia very meaningful lah to me sebenarnya. Jadi saya percaya memang bidang kecantikan ni, platform ni is very powerful to women. Kini Dr. Wina memiliki 12 cawangan pusat rawatan wajah muslimah dan melatih kira-kira 100 ahli terapi yang menjalankan rawatan muka ke atas pelanggan. Selain rawatan asas wajah, pusat rawatan yang diasaskannya ini menawarkan pelbagai lagi perkhidmatan bukan pembedahan seperti jerawat, parut, jeragat, pemutihan dan anti penuaan yang menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Estetik industri ni memang saya boleh katakan dia mempunyai masa depan yang sangat cerah lah, sebab from time to time ada makin banyak teknologi baru, teknologi macam-macam teknologi, insya-Allah, dan benda tu semua akan seiring dengan masa dia akan makin berkembang. Kemudian sekarang pun dalam bidang estetik ni pun dia makin mendapat perhatian daripada KKM juga. Jadi kalau dulu mungkin
kita boleh katakan just a small group sahaja doktor dalam bilik ICU, tapi sekarang ni dah big group lah. Dalam pada itu, Dr. Wina turut mengingatkan orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan rawatan kecantikan yang murah yang ditawarkan oleh pakar yang tidak bertauliah. Bertemu kembali. Sambutan Aidilfitri tahun ini memberi 1001 makna buat kira-kira 700 ahli keluarga Allahyarham Abdul Hamid Mat Yassin dan Allahyarhamah Maimunah Manas apabila dapat berkumpul beramai-ramai buat julung kalinya. Kesemua mereka yang terdiri daripada anak menantu, cucu, cicit dan piut daripada generasi kedua hingga keenam berkumpul dalam suasana ceria di sebuah restoran di Bakri Muar siang tadi. Menurut penyelaras perhimpunan keluarga itu, Nur Azlin Muhammad Samsudin, usaha untuk mengumpulkan lebih 1000 ahli keluarga besar itu telah dimulakan sejak 5 bulan lalu. Sebuah jawatan kuasa keluarga yang ditubuhkan akhirnya berjaya menyatukan ahli keluarga besar mereka yang berasal dari Muar itu, termasuklah waris yang kini menetap di Singapura. Itu tujuan kita sebenarnya, nak mengumpulkan daripada generasi 2 hingga generasi 2 yang hidup ada 2 orang dan sampai generasi 6. Disebabkan faktor ialah jarak dan terutamanya jarak lah. Jadi memang kita tak boleh dapat kenal semula semua generasi kedua hingga keenam. Jadi itu tujuan utamalah, memang kita mengumpulkan dalam satu tempat di Dewan yang seberindah ini untuk sama-samalah kita mengenali lah. Allahyarham Abdul Hamid yang meninggal dunia pada 7 Ogos 1968 dan Allahyarhamah Maimunah pada 13 Oktober 1974 mempunyai 6 anak lelaki dan 3 anak perempuan. Kesemua anak pasangan itu telah meninggal dunia dan hanya tinggal 2 menantu, iaitu Kamisah Hashim 80 tahun dan Azizah Misbah 76 tahun. Terlalu gembira, tak pernah dijumpa. Inilah baru tahun ni selama atuk ni. Inilah baru tahun ni lah. Umur pun dah lanjut. So hari ni dapat jumpa ramai, apa perasaan? Bahagia, bangga. Terlalu gembira. Ya. Ada dapat jumpa ramai lah. Tapi diorang jumpa makcik lah sebab kita tak boleh jalan sangat kan. Sebenarnya kita dah cuba start 10 tahun yang lepas daripada ayah saya ataupun pakcik-pakcik saya, iaitu generasi yang ketiga. Saya ni generasi yang keempat sebenarnya. So benda tu dah berlangsung hampir 10 tahun, tapi biasalah cabarannya banyak. Alhamdulillahalamin, pada tahun ini iaitu tahun yang ke-10 sebenarnya baru kita dapat mulakanlah pencarian ini selama lebih kurang dalam 5 bulan yang terakhir ini. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya bacaan Yasin dan Tahlil, marhaban, cabutan bertuah, sesi memotong kek hari jadi, penyampaian duit raya kepada kanak-kanak serta sesi bergambar. Kesemua yang hadir turut menyaksikan tayangan video bagi menceritakan salah silah keluarga besar berkenaan yang berjumlah 1,188 orang daripada 295 keluarga. Tetamu yang hadir turut disajikan pelbagai makanan, antaranya nasi biryani Johor, mi Bandung Muar, lemang dan aneka kuih raya. Mendengar sahaja perkataan ular sudah cukup menggerunkan. Namun seorang pemuda tampil beri kelainan dengan membuka kafe reptilia yang pertama di Malaysia. Menariknya, pelanggan yang hadir juga boleh berinteraksi bersama reptilia di kafenya sambil menikmati hidangan. Kebiasaannya pelanggan datang untuk makan dan minum. Lain pula ceritanya di kafe reptilia di Subang Jaya ini kerana ada yang datang semata-mata untuk melihat reptilia. Itulah keunikan yang ditonjolkan kafe milik Yap Ming Yang. Hobinya yang suka membela haiwan eksotik sejak kecil telah membuka ruang buatnya untuk membuka kafe reptilia sekaligus berpeluang berkongsi hobi dan minat bersama pelanggan. Meskipun umurnya masih muda, dia mencabar diri menceburi dunia perniagaan dibantu dengan kehadiran kawan-kawan kecilnya ini. Benda ni ada something yang tak ramai orang tahu, yang memang unik lah. So I nak bawa kepada orang luar, like, for everyone to see lah.
Pada masa sama, Yap juga sentiasa memastikan kualiti makanan yang dihidangkan terjaga meskipun ada reptilia-reptilia ini di kafenya. Konsep kafe ini sama dengan kafe kucing yang kini semakin popular. I dapat boleh educate lah lebih ramai orang yang memang yang ada minat lah untuk haiwan-haiwan eksotik macam ni. So diorang datang, diorang nampak I punya content ke apa, diorang datang lepas tu diorang boleh macam they can borak with me and find out more about these animals. Rata-rata pelanggan dilihat senang dengan kehadiran reptilia di sini. Teruja untuk melihat kehidupan reptilia, ada yang mengambil peluang datang ke sini untuk bergambar dan bermain dengan haiwan. It's like stepping out of the box. Like no one has really done this before, and this is like the first reptile cafe I've seen in real life. Usually on social media aja, but then now ada in real life and it's really interesting. I really suka. Kata Nia lagi, ini kali kedua dia ke kafe reptilia itu kerana persekitarannya yang selesa. Tambah-tambah lagi ditemani haiwan reptilia yang benar-benar menarik minatnya. Sekali pandang, sepasang beradik di Emirat Arab Bersatu ini kelihatan seperti kanak-kanak biasa. Namun siapa sangka pada usia yang begitu muda, mereka adalah pemegang rekod dunia sebagai penulis termuda. Said Rasih Al-Meri, 4 tahun, telah mencipta nama dalam Guinness World Record sebagai individu paling muda menerbitkan buku. My name is Said. I love reading, writing, and I love playing with rubber ducks. I love doing maths, and also I am the youngest author in the world. It's about when the elephant said, "Let's have a picnic." Then the polar bear agreed and they be friends. Dengan jualan lebih 1,000 cetakan, Said bukan satu-satunya penulis berbakat dan pemegang rekod dunia dalam keluarganya. Kakaknya Al-Dabi Al-Meri yang berusia 8 tahun adalah penulis perempuan termuda di dunia yang menerbitkan buku dui bahasa. Dengan sokongan dan tunjuk ajar ibu bapanya, Al-Dabi juga telah melancarkan kedai buku online dan platform penerbitan diberi nama Rainbow Chimney. Di situ dia turut menjual permainan, alat-alat DIY dan buku kanak-kanak. Lots of children in my school come to me and ask me, "Can you make a box for me? Can we have some things from you?" They also want some things, and especially, of course, we have stationery and books and activities and toys and art things and DIY kits. Meskipun dibesarkan dalam era digital, Al-Dabi menggalakkan kanak-kanak seusianya untuk tidak bergantung pada alat elektronik, sebaliknya menghabiskan masa dengan membaca buku. Dia berazam untuk menerbitkan buku tentang perubahan iklim dan autisma pula selepas ini. Pasir pantai dijadikan sebagai kanvas oleh 13 pelajar dan pensyarah di Mesir bagi menghasilkan arca pasir besar sekaligus mempromosi pelancongan di Pantai Seraya, Iskandaria. Sekumpulan pelajar dan pensyarah yang juga pekarya seni halus dari Universiti Damietta bersaing untuk memenangi gelaran arca pasir terbaik sempena Festival Arca Pasir. Ia menandakan permulaan musim panas dan secara tidak langsung menarik pengunjung ke Pantai Seraya di Bandar Iskandaria, Mesir. لا هو حلو قوي تجربة جديدة ومبسوطة يعني إن هي أول مرة أعمل حاجة بالحجم ده بس مش أول مرة أعمل على الرملة يعني كنت بعمل في مطروح بس كانت حاجات صغيرة بسيطة يعني بس هي جميلة واتبسطت إن أنا جيت بصراحة يعني شاركت في الموضوع. Daripada hidupan laut, mumia serta bangunan, segalanya dihasilkan menggunakan pasir. الرمل طبعا في صعوبات كتير احنا مش هنعرف الهواء المطر الشمس الرمل بينشف اصلا فكل شويه لازم نبله ميه ونشتغل عليه من اول وجديد بس حلوه تجربه انت منها عرفت طبيعه الخامه ومنها ان شاء الله يعني نجحنا في اننا نوصل لنتيجه كويسه. Walaupun menghadapi kesukaran menggunakan pasir dan air, hasilnya tetap kemas dan mengagumkan. BTS melancarkan lagu baharu The Planet yang juga soundtrack untuk filem animasi Bastions. The Planet adalah karya pertama BTS selepas kali terakhir tampil dengan album anthology Proof pada Jun tahun lalu.
Lagu ini seolah mengubat rindu peminat mereka atau ARMY yang sudah lama tidak menikmati buah tangan BTS secara berkumpulan. Apatah lagi ketika dua anggotanya, Jin dan J-Hope, sedang mengikuti hikmat ketenteraan wajib di Korea Selatan. Bastions adalah filem animasi pengembaraan menampilkan setiap anggota BTS menerusi watak animasi. Mereka adalah superhero yang dalam misi menyelamatkan bumi daripada krisis pencemaran alam sekitar. Ketua BTS RM antara yang turut terlibat dalam pembikinan lagu dan penulisan lirik The Planet. Selain BTS, artis K-pop lain yang turut dimuatkan dalam soundtrack Bastions ialah Le Sserafim, Hazer dan Alexa. Sukan. Skuad taekwondo negara melakar kebangkitan untuk kembali meraih 2 pingat emas di Sukan SEA Kemboja 2023 semalam. Salah satunya hadir hasil kecekalan Nur Humaira Abdul Karim yang beraksi dalam acara PUMSE. Terdahulu, Humaira berputih mata apabila terlepas untuk menghadirkan kilauan pingat emas dalam acara berpasukan wanita bersama kakaknya Nurul Hidayah Abdul Karim dan Lim Wei Ji. Trio negara ini terpaksa akur berada di belakang Filipina yang lebih unggul untuk membawa pulang pingat perak. Bagaimanapun, Humaira segera bangkit untuk turun ke gelanggang dalam acara individu. Dia mempamerkan rutin yang cukup kemas sehingga memperoleh skor tertinggi 7.430 mata. Kutipan mata itu sudah cukup untuk mengatasi pencabar dari Singapura, Dianah Akidah Muhammad Dian Kudairi yang melakar catatan 7.260 mata. Pingat gangsa milik peserta tuan rumah Mang Kanit Hida 7.090 mata. Perasaan rasa bersyukur sebab saya memang tak target untuk individu perempuan, saya memang target untuk female team. Tapi terlepas sikit tadi 0.02, tapi alhamdulillah lah ada rezeki dekat individu perempuan. Sejurus selepas itu, giliran Hidayah pula menyinar dalam acara berpasukan campuran. Gandingannya bersama Jason Lu berjaya mempamerkan rutin yang penuh bertenaga. Kemenangan Malaysia dalam acara ini hanya dibezakan 0.01 mata dengan pencabar terdekat Vietnam apabila kedua-dua negara terikat daripada segi pungutan mata iaitu sebanyak 7.550 mata pada awalnya. Beraksi di pusingan penentuan, Malaysia meraih 4.34 sementara Vietnam pula meraih 4.33 mata. Pingat gangsa menjadi milik Filipina. Paparan perkampungan unik gaya Hobbit di Rakova Noga, Bosnia mengakhiri buletin Didik. Saya Midi Saleh, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi.